Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 pernyataan di bawah bab yang ketiga penakulan logik. Ini adalah video part 1 untuk subtopik 3.1 pernyataan. Soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sendirian Berhad, muka surat 29 hingga muka surat 32. Kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Tengok dekat nota tu, satu pernyataan ialah satu bentuk ayat yang boleh dinyatakan sama ada benar atau palsu tetapi tidak boleh kedua-duanya. Okey, baik, kita tengok yang bahagian A. Tentukan sama ada setiap ayat berikut ialah pernyataan atau bukan. Okey, sebagai contoh, Arnab ialah mamalia. Jadi ini adalah pernyataan. Okey, kita pergi pada nombor 1 hingga 5. Kuala Lumpur merupakan ibu negeri Selangor. Okey. Walaupun dia punya kata pernyataan tu palsu, okey, masih lagi dikategorikan sebagai pernyataan. Pernyataan ni tak semestinya benar. Ada juga pernyataan yang palsu. Okey. Jadi dia adalah pernyataan. Okey, nombor 2. Cantiknya bunga itu. Jadi dia bukan pernyataan. Sebab dia ada tanda seru tu, bukan pernyataan. Okey, baik. Nombor 3. 45 tambah 7 sama dengan 53. Okey, walaupun kalau kita kira 45 tambah 7 akan dapat 52. Okey. Walaupun orang kata ayat tu jawab orang kata salah, tapi masih lagi dikira pernyataan. Okey, pernyataan palsu lah kat situ. Okey. 2x tambah 5 sama dengan 7. Okey. Jadi ini kita panggil bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu kebenaran ataupun dia benar ataupun palsu. Jadi kita kena kira nilai X tu. Kalau dia kata okey 2x tambah 5 sama dengan 7, X sama dengan 1. Okey, baru betul pernyataan. Jadi dia tak bagi tahu nilai X tu berapa. Jadi bukan pernyataan. Okay, yang kelima, faktorkan X kuasa 2 tambah 3X tolak 10. Okay, ayat tu ayat arahan. Jadi dia bukan pernyataan. Okay, bukan pernyataan. Okay, B. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, sebagai contoh, negatif 1 tambah 9 adalah lebih besar atau sama dengan 5. Jadi kalau kita kira kat sini, negatif 1 tambah 9 dapat 8. Jadi 8 tu dia lebih daripada 5. Jadi benarlah pernyataan tu. Okey. Tengok nombor 1 hingga 5. 7 kuasa 2 sama dengan 14. Jadi kalau kita kira 7 kuasa 2 sama dengan 49. Jadi pernyataannya adalah palsu.
Okey, yang kedua, unsur M dengan A adalah subset ataupun subset lah, subset kepada KEMAS. Okey, jadi benarlah kita tengok kat sini, M dengan A itu memang subset kepada KEMAS. Jadi pernyataan ni adalah benar. Okey, nombor 3, 5 ialah faktor bagi 25. Benar. Negatif 0.0037 lebih kecil daripada negatif 0.037. Palsu. Sebab negatif 0.0037 lebih besar daripada negatif 0.037. Okey, jadi ini adalah pernyataan palsu. Sebab kalau negatif, lagi besar nombor tu, lagi kecil. Okay? Nombor 5, 4J tambah 3J sama dengan 7J. Jadi benar. Okey, selesai muka surat 29. Kita pergi kepada muka surat 30. Bahagian A. Bina satu pernyataan benar dan pernyataan palsu daripada nombor dan simbol matematik yang diberi. Okey, sebagai contoh dekat sini, 13, 2, 11 tambah lebih besar. Jadi dia gunakan kat sini. Okey, 13 tambah 11 lebih besar daripada 2 atau 13 tambah 2 lebih besar daripada 11. Jadi kalau atau salah satunya benar, pernyataan itu akan jadi benar. Okey. 13 tambah 11, 24 lebih besar pada 2. Benar. Okey. 13 tambah 2 lebih besar daripada 11. Okey, dua-dua ni benar. Okey, kalau pernyataan palsu daripada daripada nombor dan simbol matematik yang diberi ini, 11 tambah 2. Okey, 13 lebih besar pada 13. Jadi pernyataan tu palsu. Okey, tengok nombor 1 sampai 5. 4, 6, 1 tambah kurang daripada. Jadi pernyataan benar yang kita boleh buat dekat sini. Okay. Macam contoh tadi dia ada 2, dia boleh buat 2 kat sini. Okay, sebab ada 3 nombor. Okay, baik. Untuk pernyataan benar, okay, katakan 1 tambah 4 kan sama dengan 5, betul? Okay, kurang daripada 6. Okay, kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Kita gunakan kelima-lima okay, nombor dan juga simbol tu. Okay, 1 tambah 4 kurang pada 6. Betul lah. Pernyataan benar. Okay, pernyataan palsu. Okay, ada 2 kita boleh buat. Okay, 4 tambah 6. 10 kan. Kurang daripada 1. Jadi pernyataan palsu. Okay, ataupun kita buat 1 tambah 6. Kurang daripada 1. Okay, pernyataan palsu. 2 jawapan lah kita boleh buat. Okay, nombor 2. Pernyataan benar. Lebih besar daripada. Okay, kita boleh buat kat sini 5 darab 7. Okay, lebih besar daripada negatif 1. 5 darab 7, 35 kan. Okay, baik. Pernyataan benar. Okay, seterusnya. Pernyataan palsu. Okay, mungkin 5 darab negatif 1. Okay, lebih besar daripada 7. Palsu lah. 5 darab negatif 1, negatif 5. Dia kurang pada 7. Ataupun negatif 1 darab dengan 7. Okay, lebih besar daripada 5. Itu pernyataan palsu. Okay, sebab negatif 1 darab 7 dapat negatif 7. Kurang pada 5. Okay, baik. Nombor 3. 729 tolak sama dengan. Okay, kalau pernyataan benar, 9 tolak 2
sama dengan 7. Ini benar. Kalau pernyataan palsu, okay, ataupun 9 tolak 7 sama dengan 2. Ada 2 jawapan lah kat sini. Okay, ada 2 jawapan. Okay. Manakala yang palsu pun ada 2, kita boleh buat 7 tolak 2 sama dengan 9. Ini pernyataan palsu. Okay. Ataupun kita buat 2 tolak 7 sama dengan 9. Okay. Macam itulah 2 jawapan. Okay, nombor 4. 15/3/4 bahagi lebih besar daripada. Okay, pernyataan yang benar 15 bahagi 3 sama dengan 5 kan. 5 lebih besar daripada 4. Ini pernyataan benar. Manakala pernyataan palsu, kita boleh buat 3 bahagi 4. Okay, lebih besar daripada 15. Salahlah pernyataan palsu. Okay. Okay, nombor 5. 7, 5, 13, 2 tambah tolak lebih besar daripada. Okay. Ada 2 jawapan kita boleh buat. 7 tambah 13, 20. Lepas tu tolak. Tolak 2. 20 tolak 2 lebih besar daripada 5. Ini betul. Ataupun kita nak buat 7 tolak 5. 2. Okay, tambah 13. Okay, 7, 5, 13. Lebih besar daripada 2 pun boleh juga. Okay. Pernyataan palsu. 2 tolak 5 negatif 3. Tambah 7 dapat 4. 4 lebih besar daripada 13. Ini salah lah. Pernyataan palsu. Satu lagi mungkin kita boleh buat 7 tambah 5. Okay, dapat 12 kan. 12 tolak 13. Negatif 1. Negatif 1. Dia kata lebih besar daripada 2. Ini palsu lah. Okay, itu antara jawapan yang kita boleh buat. Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian B, soalan 30. Bentuk satu pernyataan benar dengan melengkapkan pernyataan yang diberi menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Okey, sebagai contoh. Okey, nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 3. Sebilangan, bukan semua. Okey. Contoh nombor genap 12. Okey, 12 bagi 3 dapat 4. Okey. Jadi ada kalau nombor genap seterusnya nombor 14. 14 tak boleh bagi tepat dengan 3. Jadi sebilangan saja nombor genap yang boleh bahagi dengan 3. Okey, kita tengok nombor 1 hingga 5. Poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Kalau poligon sekata memang semua. Okey, semua poligon sekata dia mempunyai sisi yang sama panjang. Okey, wajib. Sebab tu nama dia poligon sekata. Okay, nombor 2, pecahan wajar adalah kurang daripada 1. Ya, betul. Contoh 1/2 sama dengan 0.5. 1/3, 0.33. Dia akan kurang pada 1. Semualah. Okay, pecahan wajar. Okay. Okay, nombor 3, nombor ganjil ialah nombor perdana. Sebilangan. Tak semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Okay, katakan nombor 9, nombor ganjil tapi dia bukan nombor perdana. Okay, nombor 4, gandaan 8 ialah gandaan 4. Semua. Contoh 8, gandaan 8, 16. Okay, 16 tu pun adalah gandaan 4. Okay. Jadi semua gandaan 8 ialah gandaan 4. Okay, nombor 5, persamaan kuadratik mempunyai 2 punca. Sebilangan. Sebab ada persamaan kuadratik yang ada 1 punca. Jadi sebilangan.
Okey, selesai muka surat 30. Kita pergi kepada muka surat 31 bahagian A. Bentuk satu penafian tilda P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan bukan atau tidak. Kemudian tentukan nilai kebenaran penafian itu. Sebagai contoh, pernyataan dia 5 ialah faktor bagi 12. Jadi kita nak buat ayat penafian, kita letakkan perkataan bukan. 5 ialah 5 bukan faktor bagi 12. Benar atau palsu? Benar. Sebab 5 memang bukan faktor bagi 12. Okey, kita tengok soalan 1 hingga 4. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Okey, pernyataan. Jadi kalau kita tengok memang benarlah 10 bahagi 5 sama dengan 2. Jadi kita nak buat penafian. Jadi kita tulis kat sini 10 bahagi dengan 5. Kita letakkan perkataan tidak. Okey, tidak sama dengan 2. Jadi, bila kita letakkan penafian, 10 bagi 5 tidak sama dengan 2. Jadi, pernyataan ini akan jadi palsu. Daripada benar, bila kita buat penafian, dia akan jadi palsu. Okey? Yang palsu, kita buat penafian jadi benar. Dia macam itulah. Okey? Sambung lagi nombor 2. Faktor perdana bagi 15 ialah 3 dan 5. Jadi betul lah kat situ. Kita tengok. Penafian. Kita nak letak perkataan bukan. Jadi kita tulis ayat dia faktor perdana bagi 15 bukan tiga dan 5. Okay, pernyataan tu benar lah. Jadi kita buat penafian, dia akan jadi palsu. Kebenaran tu dia akan jadi palsu. Okay, seterusnya nombor 3. 70 bukan gandaan bagi 14 dan 10. Okey, pernyataan ni kalau ikutkan benar lah. Jadi kalau kita nak buat penafian, kita letakkan perkataan bukan. Jadi kita tulis kat situ 70 pula 70. Okey, 70 bukan gandaan. Okey, 70 bukan gandaan bagi 14 dan 10. Jadi, daripada pernyataan yang benar, kita buat penafian. Okey, dia akan jadi, kebenaran dia tu akan jadi palsu. Okay, nombor 4, 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. 84 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, 84 bahagi 3 boleh, boleh bagi tepat. Dia akan jadi 28. Okey, 28. Jadi kita nak letakkan, kita nak buat ayat penafian, kita letakkan perkataan tidak. Jadi kita tulis ayat dia tu 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3.
Okey. Jadi pernyataan yang benar bila buat penafian dia akan jadi kata nilai kebenaran tu akan jadi palsu. Okey. Baik. Okey, semua palsu lah 1 sampai 4 semua palsu. Okey, baik. Masuk kepada bahagian B. Okey, kita masuk kepada pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Ada dua perkataan tadi, dan dengan atau. Okey, nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk boleh tengok dalam jadual ni. Kita dah sentuh dalam video penerangan dalam buku teks tu. Kalau P benar, Q benar. Kalau guna dan ke guna atau ke, dua-duanya benar. Kalau P itu benar, Q palsu. Kalau kita guna perkataan dan, okay, dia akan jadi palsu. Kalau guna perkataan atau, benar. Salah satu dia benar, benar. Kalau P itu palsu, Q itu benar. Salah satu dia benar. Jadi kalau guna perkataan dan, dia akan jadi palsu. Guna perkataan atau, jadi benar. Kalau dua-dua palsu, confirm. Guna perkataan dan ke, guna atau ke, akan dapat palsu juga. Okey, baik. Kita dah faham kat situ. Kita terus kepada soalan bahagian B tu. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada pernyataan majmuk berikut. Kemudian tentukan sama ada setiap pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Sebagai contoh, 3 ialah faktor bagi 9 dan 12. Jadi kita pecahkan kepada P dan Q. Okay, P kita ambil yang ni. 3 ialah faktor bagi 9. Manakala Q ni, 3 ialah faktor bagi 12. Kita tengok, P dengan Q ni benar tak? P tu 3 faktor bagi 9. Betul, benar. Q 3 faktor bagi 12. Dua-dua benar. Jika dua-dua benar, guna perkataan atau, guna perkataan dan. Ni kita tengok, perkataan dia ada dan. Jadi kalau dan, dua-dua benar, nilai kebenaran tu benar. Okay, baik. Kita tengok nombor 1 sampai 3 lah. Okay. Bulan Jun atau Julai ada 31 hari. Okay. Jadi kita pecah kepada P dengan Q. Kita tulis kat sini. Bulan okey, mula-mula yang P itu bulan Jun ada 31 hari. Jadi kalau tengok kat sini pernyataan dia palsu lah. Okay, sebab bulan Jun ada 30 hari. Okey, Q kita pecah pula kepada satu lagi, bulan Julai ada 31 hari. Okey, bulan Julai betul lah 31 hari. Okey, jadi kat sini kita tengok ayat yang digunakan kat sini atau, maksudnya P benar, Q P ini palsu, Q benar. Jadi dia guna perkataan atau. Jadi salah satunya benar, nilai kebenaran ni akan jadi benar. Okey, salah satunya benar. Guna perkataan atau, jadi nilai kebenaran tu akan jadi benar. Okey, jelas kat situ. Okey, nombor 2. 5 tambah 3 kurang pada 7. Okey, 5 tambah 3 berapa? 8 kurang pada 7. Jadi palsu lah yang ni. 6 darab 1 sama dengan 61 pun palsu juga. Jadi kita pecahkan pada P dan Q. 5 tambah 3 tadi kurang pada 7. Ni P ni palsu. Satu lagi 6 darab 1 sama dengan 61 pun palsu lah kat situ. Okey. Ayat dia guna perkataan dan. Jadi dua-dua palsu, memang confirm lah. Guna dan ke, guna atau ke, palsu juga dia punya nilai kebenaran dia. Okey, nombor 3. 2 ialah nombor genap. Betul. Dan nombor perdana pun betul. Okey, jadi kita pecah kepada P dan Q. Kita tulis 2 ialah nombor genap.
Okey, satu lagi, 2 ialah nombor perdana. Okey, dua-dua ni pernyataan benar. Jadi guna perkataan dan ke atau ke, kalau dua-dua benar, nilai kebenaran tu benar. Okey, selesai muka surat 31, kita masuk kepada muka surat 32. Gabungkan dua pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan dan atau untuk membentuk satu pernyataan benar. Okey, kita nak guna dua perkataan tadi, dan dengan atau, bila kita masukkan dalam dalam ayat, dia akan jadi pernyataan benar. Sebagai contoh, 1 kilometer sama dengan 100 meter. Salah kan? Palsu kan? Dia 1000 meter tu. Jadi tempat kosong 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi yang 1 meter sama dengan 100 cm ni benar. Jadi yang satu yang sebelah kiri ni palsu, yang sebelah kanan ni benar. Jadi kita nak jadikan pernyataan tu benar, kita letak perkataan atau. Kalau kita letak perkataan dan, dua-dua kena benar. Okey? Baik, jadi jawapan dia atau kat situ. Kita tengok nombor 1 sampai 5. 20 ialah gandaan 4, benar. Tempat kosong faktor bagi 60. 20 tu faktor bagi 60. Okey? Maksudnya 20 gandaan bagi 4 benar. 20 faktor bagi 60 pun benar. Dua-dua benar. Jadi kita letak perkataan dan. Okey? Sebab dua-dua tu benar. Okey? Baik. Dia bukan salah satu. Jadi boleh letak dan lah kat situ. Okey, nombor 2. M darab M sama dengan 2M. Palsu. Sebab M darab M jadi M kuasa 2. Satu palsu. Okey, yang ni N kuasa 2 bahagi N sama dengan N. Benar. Jadi nak jadikan ayat ni pernyataan benar, okey, kita letak perkataan atau. Sebab ada salah satu pernyataan yang benar. Baik. Negatif 4 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 2 pun 16. Benar. Okey, 1/4 kuasa 2 lebih besar daripada 1/3 kuasa 2. Okey, nombor 3 tu. Okey, yang ni benar. Yang ni pula 1/4 kuasa 2 sama dengan 1/16. 0.0625. Kalau 1/3 kuasa 2 sama dengan 0.111. Okey. Yang ni palsu, yang ni benar. Okey, jadi letak perkataan atau. Sebab salah satunya benar. Jadi kita nak jadikan ayat tu pernyataan benar, kita letak perkataan atau. Okey, nombor 4. Pentagon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Benar. Jumlah sudut peluarannya ialah 360 darjah. Okey, nombor 4. Pentagon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Betul, jumlah sudut peluarannya 360 darjah. Sudut peluaran, jumlah sudut peluaran, ya, 360 darjah. Jadi, dua-duanya benar. Jadi, kita boleh letakkan perkataan dan. Okey, dua-dua benar. Okey, nombor 5. Diberi P, dia ada kata unsur P tu, MURAH dan Q, SARUM. P sama dengan Q, betul. Benar. P subset kepada Q. Subset kepada Q. P sama dengan Q. P subset kepada Q. Okey. MURAH, SARUM, dia punya subset tu sama, P sama dengan Q. Tak semestinya sebab dia punya susunan berbeza. Jadi kita boleh letak perkataan atau. Salah satunya benar. Okey, P sama dengan Q, tapi P tu
Kalau kata semua lah, semua tu adalah bersilang dengan Q. Dia bukan kesatuan, dia panggil bersilang. Bersilang bentuk macam ni, N. Bersilang. Ataupun buat macam ni, kesatuan. Dia sama. Dia bukannya yang ni. Okay, jadi boleh letak perkataan atau. Okey, masuk kepada bahagian B. Okey, implikasi. Okey, dia ada dua. Jika P maka Q. Okey, P tu kita panggil antajadian, Q tu akibat. Satu lagi implikasi bentuk dia P jika dan hanya jika Q. Okey, kita boleh pecah kepada implikasi satu. Jika P maka Q, implikasi dua ni jika Q maka P. Okay, ini kita dah sentuh dalam video penerangan dalam buku teks. Jadi kita terus jawab soalan ni. Okay, contoh dekat sini, implikasi dia kata, jika M kurang pada kosong, maka M ialah nombor negatif. Okay, benarlah kat situ. Antajadian dia, kita ambil yang depan ni, P ni, M kurang pada kosong, Q akibat dia kat sini, M ialah nombor negatif. Macam tu je. Okay, antajadian dengan akibat. Okay, baik. Jadi kita ambil yang ni. Implikasi ni, kita gunakan yang ni. Okey, nombor satu, jika Y tolak 5 sama dengan 7, maka Y negatif 12. Jadi antajadian dia P dia sama dengan yang ni. Y tolak 5 sama dengan 7. Itu dia punya P, antajadian. Manakala Q dia yang ni. Y tolak lah. Y sama dengan 12. Okey, itu saja. Okey, nombor 2, jika set A mempunyai 3 unsur, maka bilangan set A ialah 8. Jadi kita susun balik antajadian ni, yang ni. Kita ambil ni. Okey. Jika kan dia ada perkataan jika kan. Jika P. Jadi kita jika tu kita tak ambil lah. Kita ambil yang ni. Okey. Set A. Mempunyai 3 unsur. Okey, itu antajadian P dia. Manakala Q akibat dia yang ni, bilangan subset bagi A, bilangan subset bagi set A ialah 8. Okay, bilangan subset bagi set A ialah 8. Okey, nombor 3. Jika PQR ialah sebuah segitiga, maka hasil tambah sudut pedalaman PQR ialah 180 darjah. Jadi antajadian dia yang ni. Kita ambil yang depan tu. PQR ialah sebuah segitiga. Okey, akibat dia kita ambil yang belakang ni. Hasil tambah hasil tambah sudut pedalaman. PQR ialah 180 darjah. Okey. Nombor 4. Jika M bersilang dengan N sama dengan M, maka M adalah subset kepada N.
Okey. Jadi ada dua lah kat sini. Satu, kita ambil N terjadian dia, M bersilang dengan N sama dengan M. Okey. Satu lagi, M subset kepada N. Okey, baik. Selesai. Okey, dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah subtopik 3.1 pernyataan di bawah bab 3 penakulan logik. Di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga bermanfaat kepada semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton untuk video part 2.